Baik, panjang ayat tu. Ayat 3. Makisina fihi abada. Mereka kekal di dalamnya. Itu selama-lamanya. Isyarat kepada syurga. Yang atas tadi ajran hasanah di situ isyarat kepada ganjaran pahala dari sisi Allah, yang kesudahan pahala itu ialah syurga. Dan di dalam syurga itu makisina fiha, mereka mendiami syurga itu abada, selama-lamanya. Maknanya nak masuk syurga ada dua syarat. Syarat pertama akidah, syarat kedua syariat. Selesai berita gembira. Ayat 4 amaran. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Dan juga Al-Quran itu memberi peringatan dan amaran serta ancaman kepada orang yang berkata Allah mempunyai anak. Pertama, masyarakat Quraisy Mekah, mereka menyatakan bahawa malaikah adalah anak perempuan Allah. Orang Yahudi menyatakan Uzair bin Allah. Orang Nasara menyatakan Al-Masih ibnullah. Arab Quraisy kata malaikat puteri Allah. Orang Yahudi kata Uzair yang dimatikan 100 tahun dan dihidupkan semula. Uzair ini anak Allah katanya. Kata orang Yahudi. Dan orang Nasara pula berkata Isa Al-Masih ibnullah, anak Allah. Allah memberi amaran kepada semua mereka yang mengambil Allah dan menjadikan Allah mempunyai anak. Ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Ma lahum, tidak ada bagi mereka min ilmin, sebarang ilmu tentang ilmu ketuhanan ini. Wala liabaihim, begitu juga ayah mereka, nenek moyang mereka juga tidak mempunyai ilmu tentang ilmu ketuhanan ini. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, besar sungguh perkataan syirik yang keluar dari mulut mereka itu. Yaquluna illa kadhiba, mereka hanya menyatakan perkara yang dusta semata-mata. Allah menegaskan bahawa orang yang mendakwa bahawa Allah mempunyai anak, mereka ini melakukan pendakwaan ini tanpa sebarang latar belakang ilmu yang yakin. Dia hanyalah sangkaan semata-mata. Dia bukan sesuatu yang yakin. Akidah mesti yakin. Tak boleh ada syak, tak boleh ada zan, tak boleh ada waham. Bila mereka berkata Isa putera Allah, mereka berkata bukan dengan yakin. Sebab tu dalam agama Nasara pun ada sekumpulan Nasara Yaqubiyah di antaranya, mereka tidak mengaku Isa sebagai anak Tuhan. Mereka tetap berkata Isa adalah manusia pesuruh Allah. Tapi dia Nasara juga. Maknanya dalam Nasara pun ada yang kata dak, Isa bukan Tuhan. Tapi majoritinya yang adalah. Sebab itu dia bukan yakin. Dia adalah zan. Zan ialah sangkaan sahaja. Kalau yakin ada dalil, mana dalilnya? Tiada dalil. Kalau nak kata dalilnya Isa tak ada ayah, Nabi Adam lagi hebat. Ayah tak ada, mak pun tak ada.
Nabi Adam ayah pun tak ada, mak pun tak ada. Nabi Isa ada juga mak. Pasal apa Nabi Adam tak lantik jadi Tuhan pula? Baik sahabat sekalian, mereka bina tanggapan mereka, pegangan mereka bukan dengan ilmu yang yakin, tetapi dengan zon, persepsi. Pasal moden ni orang panggil persepsi, sangkaan. Itu saja. Lalu Allah menegaskan perkataan yang keluar dari bibir mulut mereka bila mereka kata Isa putera Allah, itu adalah besar kemurkaannya di sisi Allah, besar kesalahannya di sisi Allah. Kaburat, besarnya kalimah itu yang mereka lafaz besar sehingga membawa kepada syirik. Yang orang buat syirik ni Allah gugurkan segala amalannya. Yaquluna illa kadhiba. Lalu Allah menegaskan apa yang mereka katakan itu hanyalah satu pembohongan. Kadhiba, pembohongan semata-mata, bohong. Ayat 6. Fala'allaka baqi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Maka barangkali engkau pula wahai Muhammad membinasakan dirimu disebabkan menanggung kesedihan terhadap kesan-kesan perbuatan buruk mereka jika mereka enggan beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Baik, Nabi kita bersifat dengan penyayang. Nabi ini sayang umatnya. Lantaran itu bila Nabi keluar berdakwah, menyampaikan Islam kepada masyarakat Quraisy di Mekah, Nabi keluar pagi sampaikan Islam dengan cara terang-terang, dengan cara sembunyi, jangan cara campur aduk terang dan sembunyi. Berbagai-bagai cara digunakan oleh Nabi. Bila Nabi balik, dia balik dalam keadaan sedih dan kecewa kerana mereka tidak mau beriman kepadanya, malahan membohonginya, mendustainya. Maka Nabi sedih. Apa tak sedih? Yang didakwahkan ialah kaum keluarganya, adik-beradiknya, saudara maranya. Orang Mekah bukan orang lain dengan Nabi. Nabi lahir di kota Mekah, membesar di kota Mekah. Kota Mekah tu semua kenal dia, adik-beradik dia, keluarga dia. Tiba-tiba bila dia sampaikan dakwah, mereka menolaknya, mereka membantahinya, malahan mereka menghinanya. Maka bila Nabi balik rumah, Nabi sedih. Nabi sedih sehingga kesedihan itu boleh merosakkan dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala motivasikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan, fala'allaka, maka barangkali engkau akan kecewa, merasa sedih, baqi'un nafsaka, sehingga kamu merosakkan diri kamu, ala asarihim, atas kesan daripada mereka, iaitu mereka tak nak beriman pada kamu. Kamu sedih sehingga tak nak makan, tak nak minum, itu merosakkan diri kamu. Illam yu'minu bihadzal hadisi asaba, kerana kamu terkesan menanggung kesedihan terhadap perbuatan buruk mereka jika mereka enggan beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Allah nasihat Nabi supaya jangan sedih. Pada masa yang sama, ayat ini juga memberi nasihat pada pendakwah seluruhnya sepanjang zaman. Kita sampaikan Islam,
Orang terima alhamdulillah, orang tolak pun alhamdulillah, kerana tugas kita sudah selesai. Jangan susah hati, jangan sedih hati. Balik di rumah makan tak lalu sebab orang tak nak terima apa yang kita sampaikan. Tak perlu. Ini motivasi pada Nabi dan pendakwah sepanjang zaman. Buat kerja Islam kamu. Jangan bersedih atas keingkaran mereka yang ingkar. Lantak mereka lah. Mereka tak nak beriman, apa boleh kita buat? Tugas kita, wa ma alaina illal balaghul mubin. Tugas kita sampaikan Islam secara terang dan jelas. Orang tak nak sudah. Yang nak, alhamdulillah. Jangan terkesan dengan keingkaran orang yang ingkar. Kita ajak orang mari sembahyang berjamaah, tiba-tiba dia tak mau mari, dia melawan pula. Dia kata pula kat kita, Pak Haji pergi masjid hari-hari bukan boleh apa. Jangan duk sedih hati, biar pergi dia. Kerja kita jalan.